yang tak ambil tuition, orto dia memang kan? Orto dia memang tak tahu nak kata. Okey, faham lah kan? Okey, dah habis. Terima kasih, maaflah kalau ada merepek. Kita sambung. Terima kasih kepada Kak Adila. Lepas ni bahasa akak pun tak apa, nanti kalau tak bahasa akak susah saya nak panggil pun. Akak panggil awak tak kan? Okey, setakat ni semua jelas Kewarian dengan surgery. Kalau ada apa-apa soalan, insyaAllah kita akan ada sesi soal jawab lepas ni. Okey, seterusnya, soalan seterusnya. Soalan ni memang kalau kita masuk tahun 6 ni memang berlega-lega start daripada kelas itu, dan yang paling kuat timbulkan soalan ni acap lah. Kalau punya acap dah tahu kan, kita punya icon kan, icon tuition kan. Jadi saya nak tanya lah, dan satu-satunya yang kat depan ni yang ambil tuition adalah Kak Dila. Dan saya tanya Kak Dila lah, kalau masalah tuition ni first kali orang tanya nak pergi tuition mana, yang mana lagi bagus, duit cukup ke tak. Lepas tu kalau dah tengah-tengah sikit, kelas ke tak dengan kelas. Macam tu lah soalan yang common lah. Jadi saya terserah Kak Dila lah. Balik patutnya tak payah berhenti. Okey, Kak sebut dulu tuition yang ada. Kita fokus tadi kan. Kak sebut tuition yang ada. Kalau untuk internal math teori, masa zaman akak tahun lepas lah, tak zaman pun, masa akak dulu. Sebabnya korang akak dengar ada Dr. Tamir kan. Masa kita orang tak ada Dr. Tamir, tak pernah dengar pun nama. Okay. Masa kita orang, doktor yang famous sama ada Dr. Sharif Hawari ataupun Dr. M. Aku tak ingat nama dia, Dr. Mustafa ke. Sebab ada dua orang je batch kita orang yang ambil dengan Dr. M tu. So akak tak ingat nama doktor tu. Okay. So akak akan terang, yang akak tahu banyak pasal Dr. Sharif je. Dr. M tu akak tak tahu banyak. Okay, kalau Dr. Sharif ni, dia jadual dia 3 kali seminggu, 3 kali pelajaran seminggu, dan setiap satu pelajaran tu dia akan ulang 2 kali. So korang boleh pilih lah nak pergi petang ke, nak pergi pagi ke. Tapi kekurangan dia adalah semua kelas dia clash dengan kelas universiti. So itulah benda yang kita orang dulu dilema kan. Yuran dia untuk SEM 1 2,500 kena. Lepas tu tambah center 375. So akhirnya okay, second SEM pun bayar macam tu juga. Memang harga dia mahal. Ada seorang kawan akak, disebabkan dia tak nak tuition harga mahal, dia pergi tuition Al-Azhar, UU Azhar. Tapi jauh lah nak kena pergi kan. Tapi bayar murah lah, 1 SEM 400 je. Beza tak? Okay, kita terus nanti kita akan cerita pasal tuition lagi kan. Dr. Tamir kalau tak ada 2 SEM, sama je lah. Apa? Bukan yang teori. Yang Dr. Sharif ni semata-mata teori. Tapi ECG tu masuklah dalam teori. Okey, lepas tu kalau untuk klinikal yang famous, Dr. Ashraf Zaki, yang korang beli buku dia warna hitam tu kan. Akak memang ambil lah Dr. Ashraf Zaki. Akak sangat apa nak kata, sangat gembira lah dengan tuition dia. Tak tahu nak guna perkataan apa kan. Kalau Dr. Ashraf Zaki ni, kelas dia 2 kali je seminggu, tapi setiap subjek tu dia ulang 3 kali. Setiap pelajaran tu dia ulang 3 kali, sorry. So yang tadi dia 3 kali pelajaran, 3 pelajaran tapi ulang 2 kali setiap satu. Dr. Ashraf Zaki 2 pelajaran ulang 3 kali setiap satu. So memang korang boleh pilih lah waktu mana korang nak kan. Okay, Dr. Ashraf Zaki ni keunggulan dia adalah dia tak clash dengan kelas wajib dulu. Kelas tambahan ni clash lah kan. Kelas wajib dulu sebab kelas dia ada yang clash tapi ada yang tak clash. So korang pergilah yang tak clash kalau nak pergi kan. Yang tak clash tu pukul 7 sampai 9 pagi. Yuran Dr. Ashraf ni dia nampak macam murah tau. First SEM 1,600 je, second SEM 800 je. Tapi dia tiap-tiap bulan dia ada amani dengan patient. Setiap kali amani tu doktor akan bawa, contohnya doktor kata minggu ni kita nak amani kardio. So doktor akan bawa 10 patient kardio. 10 patient kardio, setiap patient kamu kena bayar 6 benek.
So 60 setiap kali amali kan. So bila tambah tuition Dr. Ashraf ni pun dalam 3,000 lebih lah, 3,000 lebih dekat 4,000. Walaupun kalau mula-mula kita bayar macam murahnya kan, tapi sebenarnya mahal juga. Okey. Okey, kalau kalau untuk tuition surgery pula, tuition surgery ni dia memang gabung terus teori dengan klinikal. Ada 3 doktor, Dr. Muqtas, Dr. Ali Hasib dengan Dr. Matori. Lupa nak sebut. Kalau Dr. Sharif dengan Dr. Ashraf ni memang fully Arabic. Tapi Arab Dr. Sharif kita boleh faham, Arab Dr. Ashraf kita tak faham. Unless kamu dah pergi sebulan kelas dia, baru kamu faham. Macam akak dulu, lepas sebulan baru faham lah. Okay. Kalau surgery, yang first akak sebut Dr. Muqtas tu kan, dia memang fully English. Sebab dia buat dengan budak Malaysia je. So dia memang fully English. Kalau Dr. Ali Hasib dengan Dr. Matori tu Arabic. Dan tuition Dr. Muqtas tu sebab dia buat dengan student Malaysia je, so kita boleh request masa. Tak clash lah dengan kelas wajib you. So kiranya tuition yang best kita nak ambil, yang clash dengan you adalah tuition Dr. Sharif Hawari je, teori internal math. Itu je yang clash. Okay. Secara jujurnya kalau nak bercakap pasal tuition ni, memang akak akan bias lah kepada tuition kan. So kiranya nak membentangkan kelebihan dan kekurangan tuition ni, akak start dengan kekurangan lah supaya tak nak bias sangat kan. Okay. First, kekurangan tuition adalah kamu memang kena sacrifice money. Kalau nak ambil tuition 3 tuition, akak kira-kira hari tu 14,000 genek. So bersamaan 2,000 USD. Memang banyak, tapi cukup. Sebabnya kawan-kawan akak balik je Malaysia, siap balik 2 kali lagi kan. Cukup, kita je rasa macam tak cukup. Tapi kenalah sacrifice pergi sekolah bawa bekal, tak boleh makan soda, tak boleh makan koresan. Memang kita orang bawa bekal hari-hari sebab nak save untuk tuition. Okay. 2,000 USD kan, sacrifice money. Lepas tu korang kena sacrifice masa rehat korang. Sebabnya orang lain dia start kelas pukul 9, dia balik pukul 4. Kalau nak ambil tuition, kena start pukul 7, balik maghrib. Tak pun isyak. Kalau ambil tuition Dr. Sharif tu, isyak lah biasanya. Isyak lah biasanya balik. Memang tak ada masa rehat lah sebenarnya. Dan kalau Dr. Ashraf tu, dia ada hari-hari yang klinikal, kena datang awal gila, pukul 6. Kena datang pukul 6. Memang awal sangat lah kan, pukul 6. Banyak sangat kan, okey tak sikap. Memang kena datang awal sangat lah awal. Sebabnya kalau untuk klinikal tu, turn korang untuk check patient berdasarkan turn korang sampai. So kira kalau korang nombor orang nombor 1, lepas Dr. Syaraf 2 jam, so korang boleh jadi orang first yang examine semua patient. So kalau kita orang budak Melayu, sebab kita orang memang nak lawan budak Arab kan, kita atas budak Arab. Kadang-kadang 5:30 kita orang dah keluar, 6 pagi. Dan semayang semua kita terus keluar. Kita kena naik bas kan, tak boleh jalankan. Macam tu lah. Kalau paling lambat pun pukul 6 tu korang kena sampai tuition Dr. Ashraf pula, masa hari amali. Tapi dia tak selalu, dia macam sebulan sekali. Okay. Lepas tu kalau korang kekurangan lagi, kalau korang ambil teori IM, dan teori IM masa kita orang dia memang clash dengan kelas you kan. So memang nak tak nak wajib juga ambil teori surgery. Sebabnya bila korang pergi teori IM, korang akan terlepas juga lecture surgery 1 hari. So kena ambil juga teori surgery, kena. Tapi Dr. Tami masa dah berubah, okay. Lepas tu penat sikit lah sebenarnya bila korang ambil tuition ni, korang kena banyak lari-lari. Sebenarnya kalau tuition Dr. Ashraf Zaki habis pukul 9 pagi, 9 suku habis biasanya. Kelas dekat you start pukul 9 kan, dah lah jauh kan, Batnah kan. So memang kena hari-hari lari-lari lah. Lari nak kena langgar kereta tu, biasa. Tapi seronok tau, dia seronok sebab kita boleh lari-lari dengan kawan kita kan. Bila sampai itu tu, doktor tak masuk lagi, benda ni kan. Tapi banyak kali je lah attendance tak diterima sebab pakcik attendance dekat kita orang dia macam strict sikit. Datang lepas 9:30 dia tak nak tanda. Tapi janganlah balik pula, masuk je kelas. Okay.
Lepas tu tuition dalam Arab susah nak faham. Ini penting lah juga ni. Ini Dr. Heba dan Dr. Aminah yang cakap. Kalau subjek kalau dekat universiti, lecturer yang ajar, dia akan ajar subjek yang memang dia specialize dalam tu. Contohnya subjek leukemia, memang doktor tu dia specialize dalam leukemia. Dia yang ajar lecture tu. Tapi kalau tuition, tak lah. Tuition tu bukan pakar yang ajar lah. Tapi dia ajar lebih faham daripada yang pakar ajar. Bias. Sorry lah kalau bias dan last sekali, sepanjang korang ambil tuition tu, korang hidup dalam ketakutan lah. Kalau tengok diri akak sendiri dan tengok kawan-kawan tu, setiap kali nak pergi tuition tu kita rasa takut lah. Sebab biasanya doktor tuition ni dia strict sikit. Dia strict sikit, tapi kalau macam akak yang strict tu lah yang akak suka. Dia jadi drive, dia akan jadi booster, pusher kita untuk baca buku kan. Okey, dah habis keburukan, kelebihan yang banyak ni. Kelebihan kan. Nombor 1, doktor dia akan ajar, kalau tuition kan macam akak selalu kata, lecture dekat uni tak sempat pun nak ajar basic knowledge dalam medicine dengan surgery kan. Tapi kalau dekat tuition memang sempat. Doktor akan ajar sekecil benda. Macam kalau tuition Dr. Sherif tu, dia akan terang balik function of mitochondria. Benda belajar mesti kan, dia akan terang balik sampai korang faham. Macam masa dia nak ajar vitamin deficiency, dia terang balik vitamin apa, nama vitamin apa, function vitamin tu apa, macam mana dia boleh jadi deficiency. Baru dia masuk patologi untuk vitamin deficiency kan. Kalau Dr. Ashraf, ni yang best cerita. Kalau Dr. Ashraf, Dr. Ashraf ni dia specialize in, dia cardiologist. So kiranya kalau kita ambil tuition dengan dia, memang amali kardiologi lah yang dia paling panjang dan paling dia terang detail kan. Nak ceritanya, masa kita orang belajar auscultation tu, sampai doktor ajar macam mana kamu nak pegang stetoskop kan. Mungkin itu bagi orang biasa. Tapi sampai doktor ajar, kan murmur ada banyak jenis kan. Ada yang soft, ada yang harsh, ada yang rumbling kan. Doktor akan ajar kenapa sounding boleh rumbling. Doktor bagi kita faham mechanism of macam mana bunyi tu tercipta kan. Kenapa dia boleh jadi rumbling, kenapa dia boleh jadi soft. Nak kata detail je doktor ajar sampai ke tahap tu. Tapi doktor kata, sebab doktor ajar detail tu lah baru kita faham dan kita senang ingat. Okay. Itulah nak kata detail punya apa yang doktor ajar. Memang dan kalau tuition ni basic untuk medicine dengan surgery tu tak payah risau lah. Maksudnya anatomy, fisiologi, kita boleh harap dekat tuition. Okey, lepas tu skim yang doktor guna adalah skim yang sama. So senang kita nak ingat. Macam contoh malam-malam clinical internal medicine. Dia internal med ni dia banyak doktor. So doktor ni skim dia macam ni, doktor ni skim dia macam ni. Ada doktor ni dia suka teknik macam ni. So kita dah guna teknik ni, bila kita jumpa doktor lain, doktor kata teknik ni salah. Kan? So kita pun jadi pening kan. So bila akak masuk tuition Dr. Ashraf ni, dia akan ajar semua teknik yang wujud atas dunia ni. Dia akan ajar semua, dia akan buat satu skim yang merangkumi semua poin yang kamu kena tahu lah. Faham tak? So maksudnya bila kita exam, kalau kita buat berdasarkan skim dan teknik yang Dr. Ashraf ajar, insya-Allah takkan ada satu poin pun lah yang tertinggal. Banding kita ikut skim. Ada je doktor yang skim dia sangat best, sangat lengkap, doktor Saad kan. Tapi seorang je lah kot. Itulah, itu untung tuition lah. Okey, ini penting. Macam kalau dekat lecture universiti, ini untuk teori surgery lah. Kalau nak cakap ini pasal teori surgery. Kadang-kadang satu subjek, satu topik yang besar tu, dia macam mana nak kata? Macam contoh, pembahagian masa untuk doktor ajar tu tak mencukupi. Maksudnya dia just main letak je subjek yang pendek pun dia bagi 2 kali, topik yang panjang pun dia still bagi 2 kali juga. So maksudnya 4 jam je. Tapi kalau kita tengok kat tuition,
Kalau topik yang panjang tu doktor akan ambil 6-7 kelas, 8 kelas, kadang-kadang sampai 10 kelas baru habis. Tapi dekat U, lecturer disuruh untuk menghabiskan topik yang doktor tuition ajar sampai 10 kelas tu dalam masa 2 kelas. Sebab tu memang tak sempat. Doktor akan sentuh benda yang sangat benda yang super important je lah. Okay. Kalau tuition, itulah untung tuition, pembahagian masa dia ikut subjek tu. So kiranya dia akan memang cover semua benda lah. Okey. Ini last satu. Ini last. Kalau rasa-rasa lah diri tu memang tak rajin kan. Tak rajin nak participate dalam kelas sangat, tak rajin nak pergi hospital examine patient sendiri, tak rajin nak ambil history sendiri untuk internal medicine, ambil lah doktor ajar. Jangan sebut Dr. Ashraf Zaki, ambil lah Dr. Ashraf Zaki. Sepatutnya Dr. Ashraf Zaki ni tak ada dilema pun. Sebabnya dia tak clash dengan kelas wajib universiti. Sangat sayang lah sebenarnya tak ambil. Akak mula-mula tak nak ambil tau. Masa tahun lepas, kita orang semua macam decide, tak payahlah ambil, susah nak faham lah Dr. Ashraf. Lepas tu bila masa flow with flow, tiba-tiba Ijut yang bagi flow with flow kita orang. Dia tak ambil lah Dr. Ashraf. Tapi bila penutup tu dia kata, penyesalan saya sebab tak ambil Dr. Ashraf Zaki. Lepas tu terus kita orang ambil Dr. Ashraf Zaki. Nampaklah. Ambil lah Dr. Ashraf Zaki tu. Akak sarankan ambil sangat. Sebabnya dekat universiti mungkin lah kalau orang yang ekstra rajin dia boleh kot. Dia boleh catch, dia boleh lah. Tapi kalau taraf akak memang tak boleh. Korang nantikan lah diri korang. Boleh ke tidak? Boleh agak sendiri kan? Kalau rasa diri tu biasa-biasa ataupun kurang rajin, ambil lah. Memang kena ambil. Nasihatkan ambil lah. Duit habis pun tak boleh ambil. Okey. Okey. Kan nak cerita ni cik. Satu kisah akhir. Masa kita orang first meeting dengan Dr. Acap, maksudnya kelas first yang akak try, doktor macam bagi introduction pasal kardiologi kan. Lepas tu doktor kata, saya akan ajar kamu untuk faham kardiologi, untuk faham murmur, doktor kata spesifik. Sampai doktor kata, kalau saya buat bunyi, Dr. Ashraf dia pandai buat bunyi. Dia pandai buat bunyi murmur memang tadi lah. Sedap dengar. Dia kata, kalau saya buat bunyi, tanpa kamu nampak apa-apa sign dengan simptom kat patient, tanpa kamu bandingkan dengan peripheral dengan radial pulse ke apa, dengar bunyi je boleh teka apa murmur, apa penyakit dia. Masa tu akak dengar, akak macam setipu je kan, mustahil kan. Kita belajar lama kot dulu, tak dapat tangkap kan. Tapi bila dah habis belajar amali, belajar clinical cardio tu, memang betul doktor cakap. Betul. Kadang-kadang doktor tengah-tengah lihat-lihat dia buat bunyi kan. Dia buat bunyi murmur, lepas tu budak semua terus teka apa jawapan kan. Pergilah. Sangat-sangat. Okey. Betul tak kan? Yang pasal dilema kan. Okey, dilema. Nak pergi tuition ke tak nak kan. Dia sebab akak tak ambil tuition Dr. Sherif, sebab tu lah. Sebab akak tak nak konten lecture you. Sebab tak nak konten lecture you, sebab tu lah akak buat keputusan tak nak ambil Dr. Sherif. Dan akak menyesal lah sebenarnya tak ambil. So kalau tak nak menyesal dengan akak, janganlah nak. Tapi macam bagi akak lah, akak tak tahu lah apa hukum sebenarnya kan. Bila kita konten lecture you dengan alasan kita nak pergi tuition, akak tak tahu lah apa hukum dan lifestyle. Cumanya bagi akak sendiri, asalkan kita tahu kita konten untuk kita dapat something yang lagi berbaloi, bukan sebab kita nak rehat-rehat, malas nak pergi kelas kan. So akak rasa benda tu tak salah lah. So dia sebenarnya korang kena decide sendiri lah. Sebabnya macam kalau tengok batch kita orang kalau tengok batch kita orang, dia tak ambil tuition dan dia tak pergi pun lecture you kan. So saya cakap lah, pergi. Kalau agak tuition apa-apa, tuition Dr. Ashraf tu wajib pergi. Wajib. Okey. Terima kasih. Okey. Kiranya akak ambil tuition yang akak ambil acap lagi. Acap lagi dengan Dr. Syarif tak ambil. Kira sejeri je lah. Sejeri dengan klinikal ayat. Okey, Amir dua-dua tak ambil. Kak Amir dua-dua tak ambil. Okey, kita buat quiz survey kan. Dah tadi link kan. Macam Amir rasa perlu tak surgery
IM perlu tak? Cepat. Tak perlu dulu Kak Lila? Perlu IM? Dua-dua? Semua full. Oh, masa teori klinikal semua Kak Ami? Ada masanya saya rasa perlu. Ada masa perlu, ada Tapi masa saya perlu. tak menyesal lah. Okey. Okey, kita boleh. Jadi sahabat-sahabat kita fikir sendiri lah daripada apa yang tiga-tiga pun dah bagi komen kan. Acap clear kan? Kalau tak clear lepas ni insyaAllah boleh tanya. Kita acap. Okey, terus kita ke soalan seterusnya. Kali ni untuk Kak Ami lah. Lama pula Kak Ami tak cakap kan. Terdengar tadi kejut Kak Ami siapa. Okey Kak Ami, soalan dia kita dah tahun 6 kan. Kami lah dah tahun 6. Kita lah Kak Ami pun tahun 6. Tapi kita popular lah dengan tahun 6 ni sibuk dengan kelas, kalau ambil tuition masih lagi. Tapi dalam masa yang sama kami dah. Dan soalan ni pun aku bagi mungkin untuk ikhwah lah kot. Dia main game lah, tengok movie. Ada orang ni tulis lepak-lepak kat kedai sampai sembang-sembang. Apa lagi kan? Memang dah tuju lah. Tapi minta pendapat kami lah sendiri dia. Kita buat benda-benda larang. Lepas tu kalau yang jenis aktif persatuan, untuk macam Kamil kan, dia sibuk. Macam mana nak hadapi benda ni? Sedangkan kita dah tahu nak. Okay, mungkin minta nasihat lah daripada akak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Masih boleh dengar ke? Saya pun dah rasa ngantuk. Dan saya rasa apa yang Ami dan Adila sampaikan sebenarnya dah cukup dah kan? Dah boleh tutup dah. Boleh tutup. Okey, tentang gangguan, saya suka lah nak bahagikan gangguan tadi ni bagi dua. Aktiviti luar dan nombor dua, aktiviti santai. Kita nak panggil benda-benda yang lara, kita panggil dia aktiviti santai supaya macam positif lah, nampak kan? Okay, dan aktiviti luar ni termasuklah persatuan, kelas yang selain daripada medik, dan apa-apalah kan yang kita rasa nak buat. Pandangan saya bukanlah orang yang sibuk sangat pun, tapi tahun ni adalah tahun yang saya paling sibukkan diri. Sebabnya bagi saya bila dah masuk tahun 6 ni